Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam kelas PDPR Bahasa Melayu dengan saya, Cikgu Muhammad Hazni. Saya berharap kamu semua sudah pun bersedia untuk mengikuti sesi PDPR pada awal pagi ini. Kita akan tengok dahulu apakah fokus yang akan kita titik beratkan dalam sesi PDPR pada kali ini. Baik, tengok di sana. Tajuk kita penyeri majlis, aspek tata bahasa, standard kandungan 5.2, memahami dan menggunakan bentuk kata mengikut konteks. Dan standard pembelajaran, memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata terbitan mengikut konteks. Kata imbuhan apitan. Okey, kata imbuhan apitan. Baik, saya sentuh dahulu berkenaan dengan imbuhan apitan. Apa itu imbuhan apitan? Kalau sebelum ni kita tengok imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Hari ini pula kita tengok berkenaan dengan imbuhan apitan. Ada yang saya conteng dekat dalam nota ini. Okey, tengok sana. Apitan men, kan dan men, ai. Okey. Perkataan berimbuhan apitan ini ialah perkataan yang menerima imbuhan pada awalan dan akhiran. Okey, contohnya imbuhan apitan men kan, contoh di sana membersihkan. Membersihkan. Tengok MEM tu. Imbuhan awalan. Dia ada imbuhan akhiran kan. Kata dasar di sana adalah bersih. Kemudian dia bina ayat. Contoh ayat dia bagi dekat sana. Ibu sedang membersihkan halaman rumah. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Menghadiahi. Menghadiahi. Imbuhan awalan dia kemudian di akhir ada huruf I. I. Menghadiahi. Kata dasar dia hanya hadiah. Itulah kata dasar dia. Kalau dia menerima imbuhan apitan, dia jadi menghadiahi. Merujuk kepada perbuatan. Contoh ayat, saya telah menghadiahi ibu sejambak bunga ros. Okay, saya harap penerangan yang ringkas ini awak dapat faham dan awak dapat memahami penggunaan konteks imbuhan apitan ini dalam ayat. Okey, kita tengok pula teks sekarang. Baiklah semua. Ini teks yang saya petik dari buku teks kamu. Okey. Tugas kita di sini, pertama nanti kita kena baca. Baca dahulu petikan ini, kita kena faham. Kemudian kita kena tengok aktiviti di sana. Kita kena menyenaraikan dan membina ayat daripada kata berimbuhan apitan. Saya sudah buat sedikit analisis tadi. Ada 7 kata berimbuhan apitan dalam petikan ini. Okeylah, saya sentuh sikit. Tengok penyeri majlis. Kita baca dahulu. Hadif dan keluarganya menghadiri majlis perkahwinan abang sepupu mereka. Di sana dia melihat hantaran yang cantik di atas pahar. Okey. Ada kata berimbuhan apitan? Ada, saya bagi satu. Tengok di sana. Hadif dan keluarganya menghadiri. Menghadiri. Itu kata berimbuhan apitan. Dia menerima imbuhan awalan dan imbuhan di belakang i, menghadiri. Kata dasar dia hadir. Jadi itu yang pertama sudah. Saya dah bagi yang pertama. Okey. Tengok perenggan yang kedua. Pahar ialah dulang yang digunakan untuk meletakkan barang hantaran bagi majlis perkahwinan dan pertunangan. Tadi kita nak cari 7 kan? 7 kata berimbuhan apitan. 1 dah dapat tadi. Menghadiri. Okey. Okey, tengok perenggan ni satu persatu. Perenggan kedua ni.
Pahar ialah dulang yang digunakan. Digunakan kata berimbuhan apitan. Kata dasar dia guna. Dia menerima imbuhan awalan di dan imbuhan akhiran kan. Ada lagi? Untuk meletakkan. Meletakkan. Kata dasar letak. Kata imbuhan awalan imbuhan akhiran kan. Meletakkan. Ya, betul. Okey. Jadi saya nak awak cari 1, 2, 3 dah kita jumpa. 3 saya dah bagi, 4 awak cari sendiri. Perkataan berimbuhan apitan. Okey, awak buat macam ni. Senaraikan 7 kata berimbuhan apitan yang terdapat dalam petikan tadi. 1 saya dah bagi. 1 tadi menghadiri. Yang kedua digunakan. Yang ketiga meletakkan. Selepas kamu melengkapkan 7 kata berimbuhan apitan berdasarkan petikan tadi, saya nak awak bina ayat berdasarkan kata berimbuhan apitan. Contoh tadi yang pertama menghadiri. Menghadiri. Hadif, contoh ayat. Hadif dan keluarganya menghadiri majlis perkahwinan abang sepupu mereka. Boleh? Ayat lain boleh? Ayat lain. Macam mana? Siti menghadiri majlis berbuka puasa bersama ibunya. Contoh, itu contoh. Awak boleh buat ayat sendiri. Yang penting ayat itu sesuai digunakan bersama kata berimbuhan apitan. Yang kedua, digunakan tadi kan, digunakan. Contoh ayat lain macam mana? Minyak masak itu digunakan untuk menggoreng pisang. Contoh. Minyak masak itu, ataupun ayat lain boleh. Ayat lain. Saya yakin awak boleh buat dan awak boleh lengkapkan tugasan ini. Tak susah. Baca petikan tadi, baca 2-3 kali, cuba fahami, senaraikan 7 kata berimbuhan apitan berdasarkan petikan tadi. Lepas awak dah senaraikan, saya nak awak bina ayat berdasarkan kata berimbuhan apitan. Itu sahaja. 7 kata berimbuhan apitan, 7 ayat yang kamu kena bina. Okey. Jadi saya harap awak jelas dan faham. Sekiranya ada apa-apa persoalan, boleh terus hubungi saya. Kadang-kadang saya WhatsApp lambat sebab di rumah saya ada 3 orang yang ikut PDPR. Saya buat PDPR, anak-anak saya buat PDPR. Okey, jadi saya mungkin terlepas pandang sikit. Okey, apa-apa pun saya cuba untuk sentiasa alert dengan persoalan ataupun pertanyaan dari kamu. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian dan terima kasih.